إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى والدينا ومشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن علمنا وأدبنا ولذوي الحقوق علينا أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan izin dan kehendaknya, maka pada pagi ini kita masih lagi diberikan kenikmatan yang berterusan. Bahkan Allah Ta'ala mudah-mudahan kita mohon Allah berkat atas nikmat yang dikurniakan. Lantas seorang mukmin apabila bangun daripada tidurnya, dia sedar bahawa kehidupan yang Allah beri itu adalah nikmat. Dan nikmat bila Allah beri pada satu orang manusia, Allah tak minta bayaran. Tuhan tak minta kita balas dengan wang ringgit. Tetapi yang diminta atas seorang hamba itu ialah membalas nikmat Allah dengan syukur. Dan tanda dia bersyukur, dia ta'abud, dia melaksanakan ibadah, dia beribadah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berbahagialah orang-orang yang paginya dimulakan dengan menyebut nama Allah, dengan mendirikan salat menyembah Allah, juga dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia, beruntunglah orang-orang yang seumpama ini. Jadi kita masuk lagi perbincangan dan perkongsian ilmu kita daripada kitab Risalatut Tauhid, pindaan almarhum Abdul Ghani Yahya rahimahullah ta'ala dan Umar Yusuf rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Yang kelima, situ surat 18 versi Jawi. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, yakni bersendirian. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri, yakni zat.
dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Baik, kita dah sampai pada sifat yang kelima. Kelima daripada mana ni? Daripada 20 sifat wajib bagi Allah. Bermula dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan kali ini kita masuk pada sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Baik, qiyamuhu ta'ala, qiyamun maksudnya berdiri, daripada kata qama yaqum. Qama berdiri. Berdiri dengan maksud bangun daripada duduk ataupun bangun daripada baring. Itu asal makna qama yaqum. Itu kalau sekolah agama dulu macam ketua darjah. Sekolah agama dulu ketua darjah sebut qiyaman, kan? Berdiri. Cikgu nak masuk, ustaz nak masuk, qiyaman, berdiri. Itu asal makna qama, berdiri. Baik, jadi di sini diguna juga perkataan qiyamuhu ta'ala binafsi. Cuma maksud di sini tidaklah berdiri seumpama seorang yang berdiri daripada duduk, tidak. Nanti dibincang apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Baik, erti dengan maksud apa? Terjemahan perkataan itu. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, yakni bersendirian. Itu terjemah, baru terjemah. Baik. Cuma yang dikehendaki bukan berdiri, kita sebut tadi bukan berdiri sebab seumpama kita berdiri daripada duduk itu. Kalimah yang lebih tepat kata ulama, qiyamuhu ni bercerita tentang wujudnya Allah. Allah ni wujud dengan sendiri. Dan segala sifat-sifat kesempurnaan juga ada dengan sendiri. Yang bermaksud tidak berkehendak kepada tempat berdiri, yakni zat. Wujudnya Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain. Sebab apa? Sebab Tuhan itu sendiri sudah zat dan sifat yang maha sempurna. Kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Allah? Lafzul jalalah, iaitu ismun ala zat, nama atas satu zat. Tuhan sendiri sudah zat. Kemudian bersifat dengan wajibul wujud dan sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Jadi Tuhan sendiri sudah zat. Tuhan tak berkehendak kepada satu zat yang lain untuk dia wujud, dan juga dia ada. Maksudnya Tuhan ini bersifat independen. Dia sendiri sudah secara berkuasanya sudah ada sendiri. Dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan dia. Begitu juga Tuhan tak berhajat kepada Khalik yang mencipta dia. Sebab dia sendiri sudah Khalik. Dia sendiri Khalik. Adapun yang lain daripada Allah dipanggil makhluk. Semua Tuhan cipta. Tiba-tiba kita kata Tuhan pula berhajat kepada pencipta. Ini batil. Ini dulu dalam sifat apa ni dulu? Kita bincang. Dalam sifat qidam. Ingat lagi tak? Tuhan tak berhajat kepada pencipta kerana dia maha mencipta. Sebab kalau Tuhan berhajat kepada pencipta, sedangkan dia pencipta, dia sudah jadi apa? Tasalsul. Dia berhajat kepada pencipta, nanti pencipta yang tu pun berhajat kepada pencipta, jadi tasalsul. Ataupun kalau dia berputar di sekitar dia, dia jadi daur. Ini semua dua-dua ini ditolak dalam bab ketuhanan. Dia bersifat batil, tak boleh terima. Baik. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah. Ini baru keterangan dia. Macam mana yang dikatakan Tuhan tak berhajat kepada tempat berdiri, tak berhajat kepada yang menjadikan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya dan tiada berhajat kepada sesuatu, sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahat yang kembali kepada sekalian makhluk. Jadi Tuhan, kalau ikut pada perbincangan di sini, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada satu zat lain. Begitu juga Tuhan tak berhajat kepada pencipta untuk mencipta dan mengadakan
dia. Maha suci Allah Ta'ala daripada berhajat kepada yang lain. Sebab guru kami kata qiyamuhu ni jangan terkeliru, dia bukan maksud berdiri bangun begitu. Ataupun ada orang terjemah juga qiyamu ta'ala bi nafsi, maksudnya Tuhan jadi sendiri. Keliru juga, tak tepat. Dia kata apa? Ketika mana tak ada apa-apa di atas dunia ni, tak ada apa-apa pada alam ni, tiba-tiba Tuhan jadi sendiri. Hati-hati tuan-tuan. Tuhan bukan bersifat macam tu. Kalau Tuhan jadi sendiri ketika mana tak ada satu apa pun termasuk Tuhan, bermakna sudah Tuhan bermula daripada tiada. Bermula daripada tiada ni sifat makhluk. Sesuatu yang mula daripada tak ada kepada ada, dia panggil baharu. Baharu ni makhluk, bukan Tuhan. Hati-hati. Sebab itu ahli falsafah mereka mendakwa Tuhan ni dia jadi sama dengan alam. Ketika mana alam terjadi, dalam masa yang sama adanya tu Tuhan, baru muncul Tuhan. Jadi kalau kita kata Tuhan qadim, maknanya alam pun qadim. Sedangkan bukan macam tu. Bukan begitu. Itu sebab mereka datangkan seumpama teori Big Bang yang kita pernah sebutkan. Teori Big Bang yang datang daripada musuh-musuh Islam, mereka cuba mengalihkan wujudnya Allah yang menjadi pencipta atas segala sesuatu. Dia dakwa alam ni jadi sendiri. Teori Big Bang mengatakan alam ni berasal daripada satu titik yang kemudiannya titik ini meletus, meletup, lalu bergerak secara rawak. Bergerak, ada yang membentuk planet, ada yang membentuk sekian. Termasuklah jadi begitulah kejadian bumi dan alam yang kita lihat pada hari ini. Asalnya satu titik yang kecil, kemudian dia mengembang, bergerak secara rawak. Jadilah alam bumi ini. Tidak. Apa sebab dia datangkan teori ini? Nak alihkan kita daripada mengenal pencipta. Macam seolah-olahnya alam ni tak ada campur tangan tu Tuhan. Dia jadi sendiri. Tuhan lain, alam ni lain. Ini tidak. Kalau kita belajar, bahkan kita membaca Al-Quran, Allah memberitahu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhiril ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Maksudnya langit dan bumi ini dicipta. Dia tak jadi sendiri, tuan-tuan. Dia dicipta. Siapakah pencipta itu? Jelas dan nyatalah pencipta itu namanya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Itu juga Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dan banyak ayat yang lain Allah menerangkan, memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Nasib baik Tuhan perkenalkan dia pencipta. Lalu diutuskan para nabi, para rasul mengajak manusia mengenal pencipta yang sebenar. Kalau tidak, manusia sampai bila-bila tak akan kenal penciptanya. Kerana kalau dia bergantung hanya kepada akal yang terbatas, kepada panca indera yang bersifat terbatas, maka dia tak akan dapat mengenal Allah dalam bentuk yang hakiki. Itu besar peranan para nabi, para rasul. Itu sebab di zaman awal dalam sejarah manusia, di zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia mula menyembah berhala. Penyembahan berhala berlaku di zaman Nabi Nuh. Pertama sekali, zaman Nabi Adam belum ada manusia menyembah berhala. Oleh kerana di zaman Nabi Adam, mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Lalu apabila mati mereka, orang-orang selepas tu merasakan kehilangan mereka. Tokoh-tokoh di kalangan mereka yang hilang, mereka rindu, mereka kasih. Lalu mereka terdetik nak buat lukisan, nak hilangkan rindu, lukis. Asal daripada lukisan. Berlalu zaman, datang pula orang dia kata kita ukirlah, kita buat patung. Asal buat patung ni untuk apa? Untuk mengingat dan mengenang tokoh mereka yang mereka cinta, mereka kasih. Itu asal. Lalu datang pula berlalu zaman, jauh daripada Nabi dan Rasul, datang bisikan-bisikan syaitan pula. Akhirnya mereka buat penyembahan, mula menyembah. Akhirnya lalulah berlakulah penyembahan berhala yang pertama di atas dunia ini, dikatakan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu sebab dalam surah Nuh Allah menyebut nama-nama berhala mereka. Apa dia? Suwa,
Waddam wa Suwa'an wa Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra. 5 orang. Setengah riwayat kata ni 5 orang tokoh di kalangan mereka pada asalnya, yang mereka kasih, mereka rindukan. Lalu mereka hanya buat patung untuk mengenang-enang mereka. Tetapi kemudiannya datang selepas berlalunya zaman, mereka menyembah untuk melepaskan kerinduan tu. Akhirnya jadi pemujaan kepada Tuhan, menganggap patung-patung itu ada kuasa. Baik. Itu sebab kita jangan jauh daripada ajaran para nabi, para rasul. Imam Ghazali sebut kita panggil sekurang-kurang manusia ni, orang beriman lah khususnya, sekurang-kurangnya jangan lebih 40 hari tinggalkan majlis ilmu, sekurang-kurang. Itu bila jauh daripada para ulama majlis ilmu, takut banyak perkara yang menyelewengkan. Lalu dia kata tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya. Apa maksud terkaya? Tidak memerlukan dan tiada berhajat, sama maksudnya, kepada sesuatu sama ada pada perbuatannya. Jadi Tuhan mencipta makhluk ataupun alam ni, Tuhan sendiri tak berhajat kepada makhluk alam. Berbeza dengan makhluk, kita buat sesuatu ada tujuan, ada kepentingan. Kita buat rumah sebab apa? Saja buat rumah ada, macam tu. Kita buat rumah sebab nak duduk, ada tujuan. Tuhan bila buat sesuatu bukan dengan sebab ada kepentingan dia buat makhluk, dia tak berhajat pun kepada makhluk. Ini tuan-tuan jangan salah petik perkataan ahli sufi. Itu sebab sebahagian ahli sufi mereka katakan ketika Tuhan bersendirian, lalu Tuhan berasa sunyi. Ini perkataan ahli sufi yang jangan silap dipetik. Lalu Allah Ta'ala menciptakan makhluknya untuk menghilangkan kesunyian. Ini perkataan ahli sufi. Dalam ilmu tauhid bahaya kalau dipetik-petik begitu. Perlu dipahami sebab apa Tuhan mereka mengalunkan perkataan seperti itu. Kena mengajilah tuan-tuan. Banyak orang petik tu, lalu dia kata Tuhan sendiri pun berhajat kepada manusia untuk menghilangkan kesunyian. Tu kan, tu perkataan ahli sufi yang mereka buat atas dasar seninya, atas dasar meluahkan perasaan mereka. Sebab mereka kadang-kadang tenggelam dalam zauk dan syauq yang bersangatan, akhirnya mengungkapkan perkataan-perkataan yang menimbulkan kekeliruan pada manusia awam, orang awam. Itu yang terjadi kepada Al-Hallaj. Hallaj satu ketika dulu, kalau tuan-tuan baca kisah, ada seorang ahli sufi namanya Hallaj. Allah Ta'ala beri dia bahagian dia lah tuan-tuan. Dia ahli sufi yang kemudiannya mengungkapkan perkataan-perkataan yang mengelirukan orang awam. Dari sudut ilmu sufi tak salah, tapi dari sudut syariat nampak bertentang. Sehingga dia kata antara perkataan dia pergi ke tengah-tengah pasar, dia sebut anal haqq. Ada perkataan lain dia sebut ma fi jubbati illallah, dalam jubah saya ni ada Allah. Ini perkataan yang menimbulkan kekeliruan. Ini perkataan keliru, bahaya didengari oleh orang awam. Dari sudut hakikat tak salah. Kalau dia boleh syarahkan apa yang dimaksudkan, dia ada maksud yang tersendiri, tak salah. Anal haq, dia menyebut begitu setelah dia tenggelam dalam zauknya. Lalu ditangkap oleh pemerintah pada masa itu. Khalifah tangkap dia, bicara hingga dijatuhkan hukuman bunuh, pancung. Lalu ditanya kepada pemerintah, kenapa bunuh dia? Perkataan dia itu benar di sisi ahli sufi, di sisi ilmu tasawuf benar. Tetapi kata pemerintah, walaupun benar di sisi ahli sufi, aku memancungnya, membunuhnya dengan pedang syariat. Sebab dari sudut syariat, perkataan ini berbahaya kalau dipakai oleh orang awam. Sehingga menyebut Allah di dalam jubah saya, ini boleh datangkan keliruan kalau diucapkan saja. Ahli sufi sendiri pun mereka tak akan ungkapkan perkataan ini saja-saja, melainkan mereka ada syarah-syarah mereka sendiri. Baik. Atau hukumannya. Jadi baca kitab sufi, ahli sufi, kena rujuk pada guru, jangan tersilap. Hari ni banyak orang nak shortcut, tuan-tuan, shortcut. Atas nama makrifat hakikat, mereka nak shortcut. Tak salah, makrifat hakikat tu bagus. Tapi dengan cara kita belajar.
Jangan main petik. Setiap ilmu ada disiplin dia. Kalau kita tak jaga disiplin itu, kita akan menyelek. Sama orang macam baca hadis. Baca hadis bagus, tapi tak boleh petik satu hadis keluarkan hukum secara umum, tak boleh. Ulama dulu mereka nak keluar satu hukum, ambil 2-3 hadis, ambil ayat Quran, mereka bahaskan, mereka perhalusi, baru keluar satu hukum. Tiba-tiba petik satu hadis, kita keluar satu hukum yang kemudiannya mengelirukan orang ramai. Ini baik. Orang awam pula dia nak cepat aja hari ni. Semua nak macam mi segera, celup-celup, gendam-gendam dah boleh makan. Dia tak mau lama-lama. Baik. Atau hukumannya, maknanya hukum hakam Tuhan. Yang Tuhan buat, hukum hakamnya ada dosa, ada pahala, pun bukan balik pada kepentingan Tuhan. Tak. Bila Tuhan suruh manusia sembahyang, aqimus solah wa atuz zakat, bukan bermaksud tujuan dia untuk manusia. Kita je kadang-kadang majikan dia memerintahkan pekerjanya kebaikan, kepentingan untuk diri majikan. Bila pekerja dia kerja kuat, dia dapat untung banyak, kepentingan untuk majikan dan pekerjanya sekali. Tapi Tuhan bila memerintahkan sesuatu, bukan balik kepentingan tu pada Tuhan. Bukan kata hari ni kalau semua orang jadi soleh, Tuhan pun bertambah kuat. Tidak. Orang semua buat maksiat lawan Tuhan jadi lemah. Tuhan langsung tidak terjedas ataupun terpengaruh dengan amal soleh kita, ketaatan mahupun maksiat kita. Tuhan tu begitulah, dia maha sempurna dengan sendirinya. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahah yang kembali kepada sekalian makhluk. Jadi bila kita solat, tuan-tuan kena tahu hakikatnya kebaikan solat balik pada kita. Baru kita semayang, kita tak rasa berat. Sebab kita tahu, kalau tak semayang, tinggal semayang, keburukan dia balik pada kita. Ada orang dia penat semayang. Sebab apa? Sebab dia rasa berat. Dia tak terasa ada kebaikan daripada semayang yang akan balik pada diri dia. Cuma bila Tuhan perintah sesuatu, Tuhan jadikan syariat, tak semua hikmah daripada syariat itu Tuhan buat tersurat. Kadang-kadang ada yang tersirat. Yang tersirat ni kadang-kadang bila kita tak jumpa, kita pun tak dapat merasai kelazatan dan kemanisan dalam ibadah. Bila Tuhan perintahkan kita semayang, kata Nabi SAW, sama ada kamu dapat ganjaran pahala ni seumpama puasa. Tuhan perintah puasa, tapi Nabi sebut bukan saja pahala yang kamu dapat juga apa? Sehat. Sumu tasihu. Puasalah oleh kamu akan sehat. Dan terbukti hari ini bila mereka buat kajian, antara kelebihan berpuasa juga ialah menyihatkan tubuh badan. Perut yang lama bekerja, tiap-tiap masa bekerja, paginya lain, kejap-kejap makan, tiap-tiap masa dia bekerja. Tiba-tiba satu hari kita puasa. Ni antara umum je lah, bentuk umum. Jadi mereka menyebutkan ada kerehatan pada perut. Sesekali puasa tu rehatkan perut. Itu antara hikmah berpuasa. Begitu juga dalam solat, mereka menyebutkan pergerakan solat itu memberikan regangan yang secara tidak langsung merehatkan dan melegakan tubuh. Saya teringat kisah antara pengasas gerakan tabligh, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Maulana Zakaria ataupun Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, tak ingat antara dua orang, Maulana Zakaria atau Maulana Yusuf. Kisah mereka lah antara tokoh tabligh. Bila mereka sudah pergi bergerak berdakwah bersama dengan jemaah mereka, tiba-tiba mereka berhenti satu tempat, berhenti kat masjid, berhenti. Bila berhenti ni tuan-tuan, tadi buat kerja dakwah, pergi rumah ke rumah, penatlah zuhur. Lalu mereka berhenti, sebahagian besar daripada mereka terus cari tempat, cari pot dalam masjid, landing, baring. Orang kita kata apa? Lurus pinggang. Lurus pinggang, baring, nak rehat, ada yang nak tidur. Tapi apa yang berlaku pada Maulana ni tadi? Orang duduk sibuk-sibuk cari pot, nak lepak, nak rehat, dia pergi ambil wudu, mendirikan solat 2 rakaat.
Lepas solat, lepas solat. Orang tanya dia, "Ya Syekh, Maulana, kita daripada kepenatan tadi berehatlah kejap. Ambil masa rehat kejap, baring-baring ke, luruh pinggang." Kata Maulana, inilah bentuk kerehatan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Aku solat ni aku rehat. Nampak? Orang yang mula merasa kemanisan dan kelazatan daripada ibadah mereka tahu ibadah ni sebenarnya kerehatan sebenar di dunia. Itu sebab Nabi SAW bila ada masalah, Nabi akan cepat-cepat pergi solat 2 rakaat. Sebab merasakan rehat mereka dalam solat. Nabi sebut apa pada Bilal? Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, arihna bis solat." Tengok masuk waktu semayang, cepat-cepat Nabi sebut, "Ya Bilal, cepatlah azan, kami tak sabar nak semayang. Arihna, rehatkan kami dengan semayang. Tak sabar nak semayang. Semayang ni merehatkan." Kita pula semayang ni memenatkan. Terbalik. Macam mana mereka faham ibadah dalam keadaan begitu? Sebab mereka sudah merasakan kelazatan daripada ibadah. Kita kalau orang tak suruh, orang tak tengok, lain bentuknya. Kalau disuruh, kalau orang tengok, lain pula ibadah kita. Khusyuknya bertambah. Masa orang tengok pula khusyuk, dan khusyuk. Orang tak ada lebih kurang. Ini beza kita dengan orang-orang soleh. Mereka merehatkan diri mereka dalam ibadah mereka. Itu sebab mereka tak sabar-sabar bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan dah doa. Keluar daripada Ramadan terus doa, sempatkan kami berjumpa Ramadan. Kerana bagi mereka Ramadan itu pesta ibadah. Orang marah ni sebut pesta ni. Nak sebutnya Allah Ta'ala beri borong tawaran-tawaran yang hebat dalam bulan Ramadan bagi orang yang kaki ibadah, yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Keistimewaan mereka, masya-Allah. Kita usaha-usahalah, kita tiru-tiru mereka nak jadi macam mereka, jauh sekali tapi tiru-tiru dengan membaca kisah-kisah mereka. Mudah-mudahan kita dapat mendeladani mereka apabila mereka sudah syauq, tenggelam dalam keseronokan ibadah. Itu sebab dalam hadis fadilat zikir dalam kitab boleh dibacakan, ada satu malaikat dipanggil malaikatus sayyarah, malaikat peronda. Kerja dia meronda. Cuma dia tak naik motor besar lah, meronda. Sekejap lagi baik. Bila dia ronda, dia pusing kat atas muka bumi ni. Apa kerja dia? Dia akan singgah majlis-majlis zikir, majlis-majlis ibadah, majlis ilmu macam ni. Mudah-mudahan dia singgah. Lalu bila dia singgah, dia akan balik pada Tuhan. Dia lapor pada Allah. Allah akan tanya malaikat tu tadi, apa yang sedang hamba-Ku kerjakan? Malaikat pun sebut, "Ya Allah, mereka sedang berzikir ibadah, mengingatkan kamu." Bukan Tuhan tak tahu, Tuhan tahu, tapi tanya untuk kita panggil menunjukkan jawapan daripada malaikat tadi. Lalu bila Allah Ta'ala sebut macam tu, kenapa mereka sibuk-sibuk mengingat aku, sembah aku, zikir pada aku ni? Sebab apa sibuk-sibuk ni? Adakah mereka sudah melihat syurga? Mereka kata tak benar, mereka tak pernah tengok syurga. Adakah mereka takut daripada neraka kerana sudah melihat neraka? Tak benar. Habis malaikat, Allah tanya malaikat mafhum daripada hadis, bagaimana keadaannya kalau mereka sudah melihat syurga, melihat neraka? Tapi mereka buat amal ini tadi semata-mata kerana-Mu ya Allah, kerana berharap untuk menatap wajah-Mu di akhirat nanti. Kalau tu setara tak tengok syurga, tak tengok neraka, tak tengok tu Tuhan. Tetapi kalau mereka sudah melihat semua ini, sudah pasti mereka tenggelam dalam kemanisan dan kelazatan ibadat sama sekali. Sifat-sifat salafun salih yang perlu kita selalu baca kisah mereka untuk kita teladani dan tiru-tiru mereka. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya Tuhan beri itu tadi, bukan kelebihan kepentingan dirinya, tapi Tuhan kurniakan ibadah tadi sebagai kelebihan dan belas kasihannya, bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Faedah itu balik pada manusia, bukan kepada Tuhan. Itu sebab dalam peristiwa tahun ke-10 kenabian, apa berlaku pada tahun ke-10 kenabian?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua sayap utama. Selepas kematian bapa saudaranya, Nabi kehilangan isteri. Tahun itu dipanggil tahun apa? Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi bersedih kerana hilang tulang belakang dalam menggerakkan dakwah. Bapa saudaranya yang sangat dikasihi, yang sentiasa memberi sokongan walaupun tidak mengikut iman, tidak mengikut dakwah, tapi sentiasa memberi sokongan. Begitu juga dengan Khadijah, ibu kita yang mulia. Siapa tak kenal bagaimana dia mengorbankan harta kekayaannya untuk Islam. Lalu hilang dua orang ni, Nabi seolah-olah dilanda kesedihan. Dipanggil tahun itu Amul Huzni, tahun duka cita. Tapi apa yang berlaku selepas tu? Apa peristiwa yang berlaku? Allah Ta'ala mengundang Nabi-Nya untuk naik ke langit. Jadi dalam catatan sirah mereka sebutkan antara hikmah Allah Ta'ala perjalankan Nabi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk hiburkan Nabi-Nya. Dan tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada malam tu. Allah Ta'ala berikan watikah, kita panggil untuk mendirikan solat. Allah beri ibadah solat pada waktu malam Isra' wal Mi'raj itu pada tahun duka cita Nabi SAW. Menunjukkan apa? Solat ni sebenarnya nak menjadi satu kita panggil keseronokan bagi orang beriman. Bukan nak susahkan orang beriman, tidak. Tapi dengan solatlah kamu boleh mi'raj. Nak mi'raj macam Nabi naik ke langit secara fizikal tak boleh. Tetapi dengan solat kamu dapat menghubungkan diri kamu, kerohanian kamu dengan Tuhan secara langsung, tanpa ada hijab, tanpa ada perantara. Langsung boleh berhubung dengan Allah. Bila-bila masa kamu boleh mendirikan solat. Itu besarnya hikmah dan fadilat daripada solat yang Tuhan fardukan buat hamba-Nya. Itu dikira anugerah Allah. Kita pula kalau tak solat lagi baik, kenapa pula solat? Itu beza kita dengan mereka. Maka Tuhan terkaya, yakni tidak memerlukan daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya, dan tidak sesekali menjadikan mudarat kepadanya. Maknanya kalau kita tak buat taat pun Tuhan tak ada mudarat apa-apa. Oleh sebab maksiat hamba-Nya hanya sahaja disuruh, diperintah, ditegur makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Man, barang siapa, amila, beramal, berbuat amal, salihan, yang soleh. Dan amal soleh ni luas tuan-tuan, bukan hanya sembahyang, puasa, tidak, luas. Segala bentuk kebajikan dikira amal soleh. Hatta kita membantu orang lain, kita membantu ibu bapa, guru-guru, buat kerja-kerja kemasyarakatan yang niatnya kerana Allah, semua jadi amal soleh. Baik, semua amal soleh itu tadi fali nafsihi, maka pahalanya, kebaikannya adalah untuk diri hamba itu semata-mata, balik pada hamba itu. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jahat, maka balasannya balik pada dirinya sendiri. Jahat pun balik pada makhluk, amal soleh pun balik kebaikan itu kepada makhluk. Baik, sikit lagi Dan lagi firman-Nya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, dalam suratul Isra ayat yang ke-7. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu berulang bagi diri kamu. Li anfusikum, lam tu lam lil manfaat, lin naf'i, manfaat tu balik kepada diri kamu. Wa in asatum falaha, jika kamu buat kerosakan ataupun keburukan ataupun kejahatan, ianya balik pada diri kamu sendiri. Itu jelas ayat ini menunjukkan bahawa kita sendiri pun tidak independen, kita mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullahu taala, adalah segala yang mewujudat itu dengan nisbah, berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan itu terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi yang tadi faham jelas. Tuhan langsung tak berhajat kepada mana-mana
makhluk. Hatta makhluk yang dia ciptakan itu juga kebaikannya adalah untuk makhluk tersebut semata-mata. Itu sebab kalau kita berdoa, Allah Ta'ala suka hamba yang suka berdoa, mohon banyak-banyak pada Allah. Beza, Tuhan suka kita minta pada Allah sebab dia maha kaya. Dia maha kaya, dia suka kita minta selalu. Bahkan kalau tak minta, Tuhan kata kita sombong. Tuhan membenci orang yang sombong, antaranya orang-orang yang tidak berdoa pada Allah. Tak suka doa pada Allah, Allah benci, tuan-tuan. Beza kita dengan makhluk. Kalau kita selalu minta dengan makhluk, orang pula tak suka. Nampak je kita balik-balik minta, muka kau minta. Orang tak suka. Macam cerita Piramli, tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal datang malam-malam nak pinjam cupak? Asal muka ente pinjam cupak, asal ente datang pinjam cupak. Orang marah, Kasim Baba marah, adik ipar dia. Asal muka ente pinjam cupak, asal muka ente pinjam cupak. Isteri dia cakap apa? Kanda Kasim Baba jangan bimbang, adinda sudah letak gam bawah cupak. Letak gam kat cupak. Orang sini tak tengok cerita ni, dia relax. Dinda sudah letak gam bawah cupak. Oh, apa? Otak ente banyak bergeliga, dia kata. Boleh buat batu cincin. Asal datang minta barang, orang benci, tak suka. Tapi dengan Tuhan tidak. Tuhan menanti permintaan hamba-Nya. Bahkan Tuhan tak suka manusia yang lari jauh daripada Allah tanpa meminta-minta pada Tuhan. Tuhan tak suka. Fa iza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Jadi kita kena selalu minta pada Allah. Kerana kalau tak minta, Tuhan akan berasa kita sombong. Kita berasa independen, langsung tak bergantung harap pada Allah. Sedangkan Tuhan itulah tempat orang beriman bergantung. Bahkan seluruh manusia sebenarnya berhajat pada Allah. Termasuk dalam ayat tadi, in ahsantum li anfusikum. Bukan saja orang beriman, kalau orang tak beriman pun, bila mereka buat baik, kebaikan tu pada diri mereka. Ayat ni, bila mereka buat baik, tak kira siapa, Muslim ke non-Muslim pun, kalau dia buat baik, kebaikan tu balik pada diri mereka. Ni yang setengah mereka faham ayat ni. Kita tengok dia walaupun tak Islam, tapi kebaikannya lebih jauh, banyak lebih berbanding orang beriman. Mereka jauh lebih banyak buat kebajikan. Kadang setengah mereka memuliakan ibu bapa tu kalah orang Islam. Dia muliakan ibu bapa, dia suka tolong orang sebab dia tahu sipir dia, in ahsantum li anfusikum. Bila buat baik kat dunia, Tuhan akan bagikan. Cuma bahagian mereka tak adalah dekat akhirat. Orang beriman dia special. Bila dia buat baik kat dunia, Allah Ta'ala bukan saja beri kebaikan di dunia, Allah akan simpan bahagiannya di akhirat. Itu kelebihan kita orang beriman. Tapi kadang-kadang kita susah buat baik sebab kita tak nampak kebaikan tu balik pada diri kita. Baik, kata Syekh Suhaimi ni tadi, kalau begitu nisbah kepada sesuatu yang mawjud ada 4. Yang pertama, bentuknya terkaya daripada tempat berdiri. Maksudnya tak berhajat, tak memerlukan tempat berdiri. Dia independen, dia ada dengan sendirinya. Dan daripada yang menjadikannya, tak perlu kepada Khalik yang mencipta dia. Siapa dia yang pertama ni? Iaitu Zat Allah, iaitu hanya Zat Allah. Guru kami tambah, iaitu hanya Zat Allah, tak ada yang lain. Sebab zat manusia kita ni, semua kita berharap kepada roh kita tak boleh hidup saja, mesti berharap kepada jasad sebagai contoh. Dan dia tak boleh ada sendiri melainkan dicipta oleh Allah. Baik, yang kedua, berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arad, yakni sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk mesti menempel pada zat makhluk. Dia tak boleh independen. Arad ni kita dah bincang. Ingat kan arad ni apa? Arad ni macam manis pada gula, pedas pada ciri, hijau pada kapet. Itu arad yang memerlukan zat untuk dia berdiri. Manis pada gula tak boleh dicerai tanggal, tak boleh. Jadi seolah-olah arad itu, manis itu mesti berhajat kepada gula. Tanpa gula dia tak ada, dia tak boleh wujud sendiri.
Itu makhluk. Baik. Begitu juga sifat-sifat kita. Terkaya daripada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Jirim ni macam zat kita lah, fizikal kita, jasad kita. Kita tak memerlukan zat lain, tetapi berkehendak kepada Allah yang mencipta kita. Yang keempat, terkaya daripada yang menjadikan dia, iaitu tak memerlukan kepada pencipta, dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Sifat Tuhan berdiri pada zat Tuhan. Sifat dia yang mana? Sifat berkuasa, sifat pendengar, sifat melihat, sifat mengetahui, itu ada pada zat Allah. Kita ahli sunnah wal jamaah, pendirian kita, Tuhan itu zat yang maha suci, yang bersifat dengan sifat kesucian dan yang layak bagi ketuhanan. Maknanya ada zat, ada sifat. Kita berbeza dengan Mu'tazilah yang hanya menganggap Tuhan itu zat tanpa sifat. Ini dipanggil ta'til. Ta'til ni menolak sifat bagi Tuhan. Dia tak ada sifat. Tapi kita berbicara tentang sifat-sifat Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri sebut sifat-sifatnya dalam Quran. Wa huwas sami'ul basir. Dia Tuhan yang maha melihat, maha mendengar. Itu semua sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu semua sifat. Tiba-tiba kita nak tolak, ta'til, mengabaikan sifat Tuhan, ni tak tepat. Pegangan itu tak tepat. Mudah-mudahan kita memahami akan sifat yang kelima ini yang sangat penting. Sebab kalau kita tak faham ini, kita akan jadi seperti sesetengah pegangan yang menganggap Tuhan ini hanya kuasa yang boleh menempel pada sesuatu. Itu yang terjadi pada fahaman dan pegangan animism. Dalam buku sejarah kita dulu cerita bagaimana kita panggil manusia prasejarah. Sebahagian mereka berpegang dengan animism. Apa dia animism? Mempercayai adanya kuasa, adanya semangat pada sesuatu. Dia rasa batu tu pelik sikit, oh ini ada power, dia pun sembah. Tengok pokok pisang pelik sikit pada lain, oh ini ada kuasa sakti, dia pun sembah. Seolah-olah Tuhan tu boleh menempel pada mana-mana. Kita panggil mana-mana objek, mana-mana makhluk. Ada bukan begitu? Yang lebih tinggi lagi, bagaimana kalau kita membaca sejarah raja-raja yang sebelum-sebelum ini, setengah mereka mendakwa mereka jelmaan Tuhan. Seperti negara-negara yang mengamalkan teokrasi, yang menganggap raja-raja mereka itu jelmaan Tuhan. Tuhan tak perlu menjelma dalam tubuh badan mana-mana makhluk. Tuhan tak perlu menempel pada mana-mana objek daripada kalangan makhluk ni, tak perlu. Tuhan sendiri independen. Dia Tuhan zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Itu jelas sekali apa yang dibawa dan dibawa dalam Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Tinggal lagi Tuhan tak zahir pada kita bagaimana zat dan sifatnya di dunia. Tuhan menjadikan bahagian itu bahagian terindah bagi ahli syurga dekat akhirat nanti. Bagi orang yang Allah kasih, Allah pilih mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha indah. Mudah-mudahan kita terpilih di kalangan mereka. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa isteri dan anak-anak kami, dosa adik-beradik kami, dosa sanak saudara kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat di tempat kami, dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami pelajari dapat kami amalkan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang benar, amal yang benar, faham yang benar, sehingga kami benar-benar menjadi hamba yang benar di sisi-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.